Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya kali ini. Sekali lagi bersama Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan buat sedikit tutorial berkenaan asas data studio. Kita nak buat macam mana, kita nak cuba buat seperti ini. Tuan-tuan ada data, tuan-tuan boleh susun data di paparan seperti ini dan kita boleh filter by kategori ataupun nama seperti ini, dan kita boleh juga, pengguna tersebut boleh download data-data kita lah dalam format CSV, Excel ataupun Google Sheet. So macam mana nak buat benda semua ini, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kepada subscriber saya yang baru saja singgah di channel saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, komen, like dan share. Kalau tak suka boleh dislike, dan sharekan video-video ini kepada rakan-rakan lain supaya dia akan memberi manfaat kepada mereka juga. So kita akan mulakan tutorial kita pada kali ini untuk bagaimana nak menghasilkan data studio. Langkah yang pertama, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu login kepada data studio ini, datastudio.google.com. Saya tekan enter, paparan seperti inilah. Kalau dalam kes tuan-tuan mungkin kat sini kosong lah, tapi dalam kes saya ni dah ada lah sebab saya dah cuba createkan beberapa dashboard. Okay. Seterusnya tuan-tuan perlu ada data dalam bentuk apa datanya. Kita akan tengok selepas ini data yang untuk tuan-tuan susun report dia, jadikan seperti dashboard. Ok, so data tu tuan-tuan boleh pakai data yang saya lampirkan di ruangan description di bawah ini untuk rujukan tuan-tuan seperti ini. Yang ini data ni tuan-tuan, ni data ID dia 5 satu sekolah. Tuan-tuan boleh pakai data ni sebab dia ada beberapa laju, tapi data ni selamat untuk tuan-tuan gunakan, tidak melanggar etika cyber, etika keselamatan cyber, sebab saya tak pamerkan maklumat peribadi seperti IC dan juga nombor telefon ataupun password. ID ni just email dan nama sebagainya. So saya tak tunjukkan lah di sini. So tuan-tuan boleh guna data yang sama supaya nanti kita boleh bersama-sama belajar ikut step saya lah. Ok, seterusnya sebelum kita teruskan kat sini, saya nak tuan-tuan gunakan data tersebut, download. Saya akan bagi masa tuan-tuan download, kemudian kita uploadkan file tersebut dalam Google Drive kita. Kenapa? Sebab kita nak convertkan file yang tadi tu dalam format Excel dan ataupun CSV. Kita akan createkan dalam format Google Sheet, baru dia boleh tarik ke dalam Google Data Studio. So saya tekan new folder sini, saya katakanlah Data Studio. Katakanlah saya nak buat projek Data Studio dekat sini. Saya tekan create. Saya pergi pada folder saya yang ni. Kemudian saya cari file yang tuan-tuan sama, kita belajar sama, guna file yang sama. Yang tadi saya letak kat desktop, tuan-tuan boleh cari ke bahagian download tuan-tuan. Nama file tu adalah yang ini, Senarai Pengguna Portal Digital Learning 1. Ok, dia upload sekejap, kemudian dia akan keluar warna biru seperti inilah. Yang ini memang format CSV lah. So klik kanan, open. Saya tekan open Google Sheet. So dia akan convertkan file kita dalam format Google Sheet. So file kita akan jadi seperti ini. Sementara keluar ni, saya nak tunjukkan satu contoh lagi. Saya uploadkan juga file dalam format dalam Microsoft Excel. Tadi CSV. Excel CSV. So saya nak tunjuk yang Excel. Yang ni tak ada contoh ni, sebagai contoh nak memahamkan tuan-tuan perkeadaan dengan data tersebut. Kat sini ada data dalam format Excel yang tadi CSV warna biru. Format Excel dia ada logo X, dan kita klik kanan sama juga open with Google Sheet. Saya nak tunjuk perbezaan kedua ini. Kenapa saya katakan macam tu? Yang ini data yang saya download daripada satu dashboard Delima sebagai contoh. Dia akan jadi macam ni lah, memanjang ke bawah. Memang inilah format data ni. Manakala yang satu lagi ini adalah, bila saya savekan dalam format Google Sheet ini adalah data daripada Google Form. Kalau tuan-tuan perasan atas ni respon. Maksudnya kalau tuan-tuan ada Google Form, biasa kita terus dapat dia punya data Google Sheet tu. So kita boleh gunakan juga kaedah yang sama untuk kita manipulasi dan buat dashboard. Sebagai contoh, tuan-tuan ada
report-report di peringkat sekolah, mungkin PDPR dan sebagainya. Jadi lagi cantik, ada form dan juga ada Google Sheet. Dalam kes yang ni, tutorial kita ni, kita akan belajar asas, kita akan gunakan data yang mati lah, data yang tidak bertambah. Data tu fix satu, dia tak akan bertambah kecuali kita tambah di bawah ini secara manually. Okey, kita pergi pada data studio kita balik ni. Kita dah ada data, dah convert yang tu, yang dalam kita punya Google Drive. Kemudian kita pergi pada blank report ni, kita klik di sini. Kemudian untuk pertama kali guna, dia akan minta kita masukkan maklumat, tak silap saya, maklumat negara dan juga maklumat negara dan juga apa satu lagi saya lupa, tapi tonton isi saja dan tekan next sebagainya. Sebab dalam kes macam ni saya dah buat tadi awal terlebih dahulu, so dia akan terus keluar paparan. Tonton keluar, tekan next, kemudian bila keluar paparan macam ini sama seperti saya, so saya akan terangkan ini data, connect data. Dia ada banyak, ada 18 Google connected data. So antara yang saya akan tunjuk tutorial hari ini adalah yang ini saja, Google Sheet. Kemudian kita ada juga, kalau tuan-tuan boleh nak upload terus CSV tadi tanpa perlu format pun okey juga, tapi saya galakkan tuan-tuan untuk gunakan data sheet lah. Okey, ataupun kita boleh guna juga, mungkin contoh kalau tuan-tuan mahir database MySQL, kita boleh terus sambung dengan database tersebut pun boleh juga. Okey, so kita pilih Google Sheet tutorial kali ini. Dekat sini dia akan minta kita lah, kalau penggunaan kali pertama dia minta kita authorize ni, so kita klik saja, nanti kita tekan allow saja untuk membenarkan dia akses kita punya file daripada Google Drive tadi. Okey, kalau kita tengok sini dia akan baca lah banyak data ni, so kita pilih yang own by me, yang kita upload kat drive kita. Dia akan filter yang inilah, kemudian dia akan pilihkan senarai kita punya. Kalau banyak tuan-tuan type lah, tapi biasa yang baru kita upload dia akan berada di atas. Sebagai kes yang hari ni kita nak akan gunakan senarai pengguna portal digital learning, saya klik yang ini, nanti dia akan keluar dua yang ini, so tekan saja butang add di sini. Selesai, kita tunggu seketika, dia akan minta yang ni, tekan saja add to report. Boom, dah ada. Ni antara yang secara automatik dicadangkan pada kita. So yang ini kita abaikan dulu, sebab kita nak buat memang daripada kosong kepada zero kepada sedikit hero, untuk tuan-tuan boleh belagak lah untuk tunjuk bentang data sebagainya. So saya delete dulu yang ni, jangan risau, kita delete saja. Kemudian yang langkah seterusnya kita akan ciptakan nama dia. So saya tulis dashboard ID delima SKTL sebagai contoh. Dekat ini ni canvas dia. Saya nak perkenalkan dulu dia punya canvas ni dan menu-menu dia sebelum kita mulakan. Dekat sini file untuk kita buat copy sebagainya. Kalau kita boleh buat copy dan juga download as PDF. Sini editing, kerja-kerja kita nak copy dan paste di canvas ini. View, kita nak viewkan paparan di sini tengah-tengah ni. Kemudian insert ni kita boleh pilih lah banyak dia punya menu-menu dia yang kita boleh masukkan, dan dia juga susun di sini, shortcut dia kat sini. Dekat page ni pula kita boleh duplicate, kita boleh pergi page tertentu untuk setting. Kemudian yang ni kita arrange, nak letak atas bawah group sebagainya untuk di canvas kita. Ni resource ni kita nak edit balik data yang kita import tadi, ingat data ID tersebut. Dan sebelah kanan ini pula adalah dia punya setting ni lah. Kalau kita masukkan dia punya insert ni, widget-widget dia ni di sini, dan dia akan berubah sini. Yang ini adalah setting untuk theme canvas ni. Kita boleh pilih theme ni. Macam saya hari ni, saya nak ajar tuan-tuan kita guna default lah. Untuk layout kita boleh pilih beberapa setting ini. Sebagai contoh, bila saya view yang ini paparan dia, canvas kita rupa macam ni. So saya tekan butang edit balik. Kita boleh auto hide dia punya menu tadi. So saya view, bila saya letak sini nanti dia akan tersorok ini naik ke atas. Jadi dia nampak smooth dan cantik sikit. Nampak dia tersorok. Kalau nak tu kita klik lalu sini dan kita tekan butang edit. Itu auto hide. Yang navigation biasa biarkan. Yang saya nak terangkan kat sini canvas ni, canvas size. So kalau tuan-tuan buat tu paparan untuk komputer, memang paparan inilah 1200 darab 900 pixel. Katakanlah tuan-tuan nak buat manipulasi, buat apps ke bawah panjang sebagainya, tuan-tuan boleh tukar canvas dia kepada ke bawah lah, supaya nanti dia nampak lebih menarik untuk rujukan sebagainya sesuai dengan skrin komputer. Okey, kita pergi kepada yang ni, grid ni. Biasalah grid yang kotak-kotak ni kita nak size dia macam mana. So kita abaikan yang tu. So kita akan mulakan langkah yang pertama dah. Kita akan masukkan
yang pertama kita nak letak table. Yang ni kita testing ni. Kita ambil yang ni dah banyak-banyak ni. Saya pilih table dulu untuk faham konsep. Saya tarik sini, saya besarkan macam ni sebagai contoh. Tuan-tuan tengok. Yang ini sama macam tadi. Dia ada ID, record count, automatic. So bila saya klik kat sini, nampak dia ada keluar paparan chart table ni. Jenis chart di table. So kita tengok ni menu-menu ni lah. Dekat sini adalah source dia, data dia, ada dimension, ada metrik, ada row sebagainya. Kemudian belah kanan ni ada fill dia. So ini style. Saya nak ubah-ubah warna sebagainya. So kita akan cuba manipulasi sikit untuk konsep asas ini. Sebagai contoh yang ni jenis ID, kita nampak jenis ID murid. So saya nak tukar ataupun nak tambah dengan keluar nama murid. So saya tarik daripada fill ni, saya letak je kat bawah ni. Tengok tuan-tuan apa berlaku. Boom. Kat belah kiri ni automatic tukar, nampak ID dan nak ada nama-nama. So nak adjust dia, kita tarik macam biasalah yang ni Kemudian saya nak tambah juga, katakanlah saya nak tambah tahun dan tingkatan, saya letak je sum ke bawah. Boom. Nampak jadi. Tapi nun ni sebab kenapa nun? Sebab data kita tadi yang ni nampak nun, dia akan ikut. Okey, kalau yang murid tu ni sebab tu ada guru, ada murid tu ada kelas, tapi dia duduk di bawah lah. Dia duduk di bawah sebab ada 1366 ID. So saya letakkan satu lagi, katakanlah tak nak drag, kita boleh pilih kat sini sebenarnya. Boleh pilih saja sub. Kita pilih katakanlah saya ambil kelas, saya klik, sama juga dia akan ada kelas. So yang record count ni dia akan bilangkan bilangan-bilangan nama row data ni lah. Dalam kes ni kita tak pakai untuk table ni, kita tak gunakan. So saya delete saja yang ni, metrik ni saya biarkan kosong macam tu, nampak. So saya adjust sikit lagi supaya dia cantik. Nama, ID kecil sikit, kata contoh macam tu. Kelas ni biasanya tak panjang. Kita adjust macam ni. Ni aksesori sekejap saya ubah sikit. Ok, so katakanlah dah siap yang ini. Kita nak rename nama-nama atas ni. Yang ni macam jenis ID panjang. So kita boleh rename dia. Cara dia, kita klik kat sini, kita tulis ID. Ok, kata kalau nak juga nama tadi, kita boleh ubah balik lah jenis ID. Tetapi dia memanjang tu tak cantik. So kita nak dia turun ke bawah, kita boleh pergi pada style lah ni. Saya ubah sikit style kat sini. Katakanlah kita nak dia wrap ke bawah, nampak saya klik ni, dia akan turun ke bawah. Jenis ID dia akan keluar sini lah, panjang. Tetapi tadi sekejap, saya type jenis saja. So saya buat jenis ID, katakanlah tengok jenis ID. Lepas kita pilih format, dia akan turun ke bawah yang style tadi. Ini setting-setting ni lah. Kat atas kita nak centerkan dia sebagainya. Kita letak center macam tu. Ni row kolom kedua. Kolom ketiga yang mungkin yang nama ni saya lebih suka duduk di depan. Yang kolom ketiga ni tu tengah, yang ni pertengah. Ni dia punya makeup aksesori dia. Katakan nak buat border, nak buat style sebagainya, saya abaikan dulu yang tu sebab kita nak tunjuk yang asas dia. Untuk fungsi aksesori tu tuan-tuan boleh cuba nanti Okey, katakanlah selesai macam ni. Apa kita nak buat seterusnya adalah kita nak manipulasi lain. Kita nak bubuh macam mungkin kita punya score, bilangan ID. Kalau kat sini kita tengok ID ni ada 1000, kalau kita view macam tu, kita tengok page 2, page 3 sebagainya kan. So katakanlah kita nak buat lagi cantik kita punya dashboard ni, kita masukkan mungkin kita insert, kita boleh pilih dekat sini carta pie. Contoh saya nak letak carta sini, saya letak sini, nak menunjukkan data tu menarik lah, saya adjustkan cantik situ. Yang ni tak apa, dia yang mula-mula keluar ni biar dia pilih yang automatic. So kita boleh tukar, kita nak apa, kalau contohnya tuan-tuan memang nak jenis ID, so biarkan jenis ID tu muncul kat situ. So katakanlah nak buat lain, yang ni memang jenis ID, kita boleh switch saja ini, tukar kepada contoh kelas ke sebagai contoh, dia akan keluar macam tu, dengan kelas peratus sebagainya. Kalau nak tukar cara lain pun boleh, cuma dia tak boleh tambah lah untuk dimension bagi catatan kita boleh tambah 2 sebab dia tak boleh. Dia satu saja, dia akan switch. So bagi contohnya ni, saya memang nak jenis ID ni, saya besarkan sikit, kita tengok style sikit tu, ubah sikit, berapa slice, berapa warna dia punya ni, nak buat nampak dia menarik sikit. Kita ada nampak ni aksesori dia lah. Ok, nak letak order dia macam mana ni, tuan-tuan boleh cubalah nak warna dan sebagainya. So kita pergi kepada satu lagi, katakanlah saya nak ubah carta, saya dah suka template macam style macam ni, so saya nak ubah, nak tambah, saya tengah Ctrl C, Ctrl V, dia akan keluar macam ni.
ataupun saya delete balik, ataupun kita klik sini dekat editing, kita boleh copy, kemudian kita edit, kita paste, tapi lambat sikit lah macam ni. Ni asas dia. So kita dah template yang sama macam ni, so kita tukar saja datanya. Kita letak yang ni jenis ID, kita nak tahun tingkatan, so saya switch yang ni tukar pada tahun tingkatan, dia akan keluar macam tu. So kita nak tambah lagi satu, Ctrl C, Ctrl V, saya letak sini biar dia penuh kat sini lah, ikut size dia. Ok, yang ni saya pilih nama kelas. Kita tambah lagi satu, kita lengkapkan dia supaya nampak lebih menarik. Apa lagi data yang sesuai tuan-tuan nak tonjolkan. Yang ni saya letak macam tu. Saya switch ni kepada mungkin status aktif dan login belum login. Ok, so kalau kita nak susun dia serentak, untuk kita boleh select ni kat ni, kita letak kat bawah macam tu. Yes dah. Ok, nampak lebih tersusun. Kemudian seterusnya kita nak buat scoreboard dia. Maksudnya kita nak tunjukkan bilangan dia, ID murid, ID guru, ID keseluruhan. Kalau kat sini dia tak menarik, tak cantik tau kat dashboard kita. So kita boleh pilih kepada insert yang ni, kita ambil yang bahagian yang ini. Sorry, mana scoreboard tadi? Ok, yang ni. Saya klik sini, saya letakkan di sini, katakanlah di sini boom. Nampak? Dia akan baca bilangan keseluruhan ni. Metrik ni dia baca rekodkan apa? Data jenayah ID. Kalau kita katalah kita nak pilih lain pun, kita boleh switch kat sini lah range dia, login sebagainya, ataupun kita create field lain. Tapi tak apalah, dibaca yang ni. Ok, dibaca sebab kita nak bilangan ID berdasarkan bilangan ID. So saya nak cantikkan dia, saya letak lah ni center, ni pun center, dia punya metric value center. Kemudian kita nak buat sikit dia punya shadow sikit tu. Kemudian yang ni kita buat aksesori, tambah sikit dia punya background, kita tukar color katakanlah biru muda macam ni. Yang ni kita kecilkan sikit. Ok, settle yang ini. So kita nak tukar yang record count ni kepada nama dia. So kita klik yang ni, yang buta pensel ni, kita katakanlah ID keseluruhan. Tengok dia keluar macam ni. Ok, katakanlah size ni kita cukup cantik sebagainya. So saya Ctrl C, Ctrl V, saya nak buat pula ID murid. Ok, katakanlah ngam tak, saya buat 3 sini, saya buat 3 terus. Ok, tak ngam, so saya delete dulu ni. So, saya boleh buat macam ni lah, saya kecilkan sikit lagi. Ok, Ctrl C, Ctrl V, saya buatkan saya siap 3 terus. Nampak tersusun. Ok, kemudian kita nak tukar data-data ni, kita nak filterkan ikut data ni, data murid, guru dan murid. So apa yang saya nak buat adalah kita just perlu tukar kepada metrik ni saja. Ni ID keseluruhan ni, sorry, maafkan saya, bukan tukar pada metrik ni, biarkan kita letak filter. Letak filter pada metrik yang ID keseluruhan ni. So kita letak filter, saya pilih include, saya type select field ni jenis, katakanlah saya nak letak jenis ID tadi. Kemudian dekat sini condition kita pilih equal to. Bila kita pilih equal to, kita kena type sama tau ejaan dia, huruf kecil huruf besar. Dalam case ni kita tengok data kita sedarai ID ni, dia type macam ni, M besar, U dan selepasnya ada huruf kecil. So saya ikut exactly sama sebab dia equal to. So saya tekan end, saya tekan save. Tapi sebelum tu tulis dulu nama filter ID murid, sebab kita bila kita buat filter banyak nanti kita tak tahu yang mana satu kita gunakan. So kita tekan butang save, nampak dia pilih ID murid saja, tapi tajuk dia tak tukar lagi. Tajuk nak tukar mana? Tajuk tukarlah pada yang ini tadi, yang biru tadi, sebab kita copy paste yang daripada yang asal tadi, yang bermula tadi. So katakanlah, sorry, bukan sini, finish sini, dekat ni ID keseluruhan ni, tulis ID murid. Yang ni bersama kita buat filter baru, add filter. Yang ni ID filter tadi, kalau kita pilih ni dia akan pilih murid lah. Tengok saya pilih, dia akan pilih murid filter yang sedia ada. So kalau kita tak nak yang ni, kita nak filter yang baru, create filter, namakan filter guru, katalah include, select field, jenis ID equal to, ambil guru. Katakanlah tengok saya type huruf guru kecil, saya tekan save.
Dia lambat sikit baca. Nampak dia kata no data sebab dia tak baca. Sebab kita feel dia agak sensitif dalam case data ni. Coding kalau salah habis. So kita type G besar. Saya tekan save. Maka dia akan baca guru. So yang ni tajuk atas ni kita tukar kat sini ni. Kat metrik ni kita tulis ID guru. Okay, siap. So nak bagi makeup cantik sikit pergi pada style. Saya nak tukar color saja. Saya pilih color, mungkin color ini color hijau. Yang ni saya ambil kuning. Okay, maafkan saya kalau dengar bunyi motor tiba-tiba jiran mic motor besar pula dia nak raya kan. Okay, so kita punya dah cantik. Kemudian kita view kan. Apa yang berlaku kat sini adalah kita punya dashboard ni orang filter macam ni lah. Filter yang dicadangkan oleh pembangun sistem. So macam mana kalau dia nak cari nama dia sendiri dekat sistem ni. Sebab tu kita perlu bina, kita kena letak butang filter by nama, by kelas sebagainya untuk kegunaan lebih besar, lebih luas kita punya ID, dashboard ID. So cara dia adalah kita pergi kepada seterusnya add control ke sini. Ada filter-filternya ataupun dekat insert ni. Dia ada di bawah ini filter. So saya nak ambil yang add control filternya drop down list. Saya letak je kat sini. Atas ni kotak ni. Ini lebih kurang. Okay, saya adjust ni cantik sikit sebab saya nak dia selari kat situ. Okay, nampak cun. Kemudian bila saya view, bila dia kita filter je, dia boleh pilih nama dia, type nama. Katalah Amar Farhan. Ada nama, so kita boleh view kan saja sini. Okay, so keluar nama Amar Farhan, nama dan kelas. Tapi kita nak tambah lagi filter-filter lain. Sebagai contoh, kita nak filter tu biar dia pelbagai. So kita pergi pada mode edit balik. Yang ini bila kita tengok filter yang cadangkan tu by nama lah. So katakanlah saya nak buat nama, kemudian saya nak buat kelas. Nama ni susah untuk cari yang filter tu individu. Tapi sebelum tu lah macam saya katakan, untuk memudahkan kerja, kita design dulu style ni macam mana kita nak supaya dia tak penat kerja kita lah. So saya ambil katalah background saya nak ambil kelabu sikit. Kemudian saya nak ambil dia punya border ni, saya nak ambil 5 supaya dia bentuk bulat sikit. Kemudian saya nak letak shadow sikit border dia. Ok, macam tu. So kita Ctrl C, Ctrl V. So tak banyak kerja lah, cuma kita tukar color je, design. Tukar color ataupun kecilkan dia. Yang ni saya nak buat filter nama kelas. So kita tukar saja dekat control fill ni. Kita pilih darjah tingkatan 1. Nama dia tak cantik, so kita renamekan dia. Sebab yang ni memang sekolah rendah, so kita pilih darjah. Kita type nama darjah. Ok, settle. So kita Ctrl C, Ctrl V. Kita letak sini. Yang ni kita buat tukar kelas. Jangan lupa tukar dia punya Ctrl V ni, darjah, pilih kepada kelas. Nama dia kita rename kelas. Oh, sebab dia dah nama dia dah baca tadi. Sebab tadi kita pendekkan sebab nama tak cantik. So bila kita view kan sekarang, apa yang menariknya, tadi asalnya data tu untuk guna seorang tengok nama dia. Sekarang dah jadi macam cantik untuk kelas. Guru kelas nak download sebagai contoh, dia pilih kelas dia, darjah 5 sahaja, 5 apa. Kemudian filter kepada 5 intelek, ada berapa data. Kat sini kita tengok ada 39 data murid, ada ID, jenis ID murid. Kalau kita tak nak ni, yang ni keluar, jenis ID yang keluar, kita boleh buang sebagai contoh lah. Kita buang kat mana? Contoh kita tak nak, so kita nak nama dia sebab memang confirm murid kan, sebab kita dah filter. So saya edit kat sini lah, dekat jenis ID ni saya buang lah, dekat klik sini. Kemudian jenis ID ni saya buang. Nampak, biar jenis ID tu tak perlu muncul lah, ni nama macam tu saja. So saya view balik sebagai contoh, pilih darjah 5, pilih kelas intelek, ada 39 data ID. So saya tekan, nak tengok yang login pun kita boleh tahu sini. Kemudian kita tekan butang yang ni bawah ni, sorry, yang kat sini, tekan download CSV. Maka pengguna tu boleh tengok ID. Sebagai contoh, pengguna tu adalah guru kelas, dia boleh tengok ID anak murid dia lah. Bagi contoh macam ni. Ok, tapi saya terlupa letak ID, nampak? Ok, kalau terlupa macam ni, contoh alamak tak letak ID. So macam tadi lah, kita edit balik yang kita punya dashboard tadi. Kita just tambah saja ID. Sorry, yang ni, mau edit ni. Kita pergi tadi dekat klik yang ni, tambah field tadi. Saya tak perasan tadi saya delete apa tadi. Tak apalah, saya letakkan katalah ID dia kat sini. Dia ada ID dia. Sorry, saya delete jenis ID tadi.
So saya nak tadi adalah ID email tu sendiri lah. Okay, kalau ini tak sesuai, nama dia email kita tulis, takut buat keliru sebab raw data daripada tu tulis email, kita rename lah, tulis ID Delima sebagai contoh. Saya adjust sikit, yang ni kecil sikit, secukup rasa lah. Ok, bila dah settle macam tu, kita nak pergi kepada part kedua terakhir. Kita nak tambah sedikit maklumat. Sebagai contoh, kita nak letak kat sini, ni makeup tuan-tuan. So saya nak letak sebagai macam informasi. Saya pilih teks, saya letak kat sini. Katakanlah mungkin hebahan dia seperti ini. Sekejap saya cari dulu yang saya ada buat untuk rujukan tuan-tuan sebagai contoh saja. Mungkin informasi-informasi tu ayat copywriting yang tuan-tuan dah buat untuk bantu beri sedikit informasi kepada dashboard kita supaya dia tak nampak agak kosong lah. Mungkin yang ini, katakanlah saya letak yang ini. Tengok, saya copy paste saja. Tengok apa berlaku. Paste, nampak? Dia boleh baca macam tu. Kita adjustkan sikit. Apa yang dalam Telegram ke WhatsApp ke, dia akan keluar macam tu, nampak? Tengok kesesuaian lah. Kalau macam ni contoh ni panjang ni, kita nak letak header dia tak sesuai, so kita boleh ubah sesuai lah. Maklumat katakanlah yang ni saya nak letak page kedua, saya pandu video ni saya letak sini, saya cut dulu, saya jadi cantik cun-cun sini. Kemudian saya paste satu lagi, kita Ctrl C Ctrl V, paste yang ni, kotak ni. So kita ambil balik ayat yang tadi. Okey, sesuai yang ini supaya dia jadi informasi kita punya dashboard ni lebih bermaklumat lah. Okey, macam tu sebagai contoh tuan-tuan. Ni saja contoh sebagainya. Kita boldkan yang ini. Klik pergi pada property ni, kita boleh bold lah. Okey, kita nak pergi part yang seterusnya, nak tambah header atas ni. Saya nak tunjukkan tambah header supaya kita punya dashboard ni lebih cantik lah, nampak lah siapa pembangun sebagainya. So kita letakkan, saya pergi pada insert yang ini, saya letakkan rectangle, saya letak satu, tarik dan letak di situ. Okay, contoh biar ngam-ngam kat sini. Kemudian warna ni saya boleh tukar lah, katakanlah saya tak nak warna ni, saya suka warna ceria sikit, mungkin saya ambil biru muda macam tu. Kemudian kita nak masukkan logo sekolah kita, insert, kita pergi pada bahagian picture, image, kita tarik kat sini. Kemudian dekat sini dia akan image property ni, kita select file, kita punya image. Sebagai contoh saya nak ambil, kalau cantik logo kita dalam format PNG, barulah kita punya tu dia akan jadi smooth lah duduk. Kalau format yang JPEG biasa yang ada border putih atau background putih, tak cantik macam ni. Okay, sebagai contoh saya jumpa logo ni saja. Kemudian kita tambah sikit lagi last text. Saya letak kat atas ni, saya nak buat tajuk dashboard. Saya type dashboard ID Delima SK teluk lipat sebagai contoh. Letak center, kita besarkan size ini, kita boldkan sedikit. Ya, cantik. Kita view, kita test tengok. Okey, cantik dashboard kita ni. Memang berlagak tuan-tuan. Okey, final adalah kita bagaimana kita nak bagi link kepada pengguna kita. So kita tekan butang share. Nanti dia akan minta kita, maafkan saya ada iklan motor sebagainya. Manage ni kita tukar, yang ni app pun untuk orang tertentu saja. So kita pilih memang view lah, kita nak tak nak orang boleh edit, kecuali kalau orang tertentu boleh edit, kita letakkan nama dia lah. Maksud kita nak bagi geng kita sama-sama jaga dashboard ni. Kemudian kita pergi pada manage ni. Yang ini kita perlu tukar ni, daripada specific can access kita letak kepada anyone with daily can view. So kita copykan ini, saya tekan butang save. Saya nak testing view ini, saya buka Cognito ni, incognito window, saya nak testing dulu. Ok, tapi masalahnya panjang sangat dia punya report ni. So memang tak cun, dashboard dah cun, nama pula tak panjang. So kita kena pendekkan. Saya akan tunjukkan macam mana nak pendekkan. Kita boleh guna
macam-macam video medium untuk pendekkan, saya lebih suka guna bit.ly. Tuan-tuan boleh cuba yang ni, bit.ly. Tuan-tuan register dulu, kemudian login dengan ID Gmail macam tu, tuan tekan create yang ni, paste kat sini link panjang-panjang tu. Kemudian kita tengok yang nama URL dicadangkan agak unik lah, 3RL besar 7 sebagainya. So kita boleh rename kan, sebagai contoh dashboard. Ini sorry saya buat huruf kecil huruf kecil besar tak kisah sebenarnya ni, tapi bila orang nak type tu kena exactly sama lah. Dashboard ID D5 SK PK sebagai contoh tu, tengok ejaan betul. So tekan create. So saya tekan copy, saya cubalah test balik dekat mana-mana browser lain yang ID lain, tengok dia public ke tak. Kita kena test dulu, takut nanti kita lupa. Kadang-kadang tak perasan, kita testing dulu. Kalau boleh buka macam ni, maksudnya memang valid lah. Cantik ni. Belum boleh type nama sendiri, cantik. Nama Amar Farhan. Dia boleh cari nama ID dia. Ok, ni ID saya, contohlah ID dan password lah. Tapi kalau ID dengan password dia tak sesuai untuk paparan video macam ni, untuk tutorial akan datang saya akan tunjuk yang versi canggih sikit lah. Yang ni asas saja untuk data studio. Kalau macam ada password dia tak sesuai, maksudnya orang lain boleh buka ID D5. So ada kaedah dia yang kita nak boleh buat. So saya rasa itu saja tutorial saya pada kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, komen dan share. Of course lah, subscribe mesti, untuk tuan-tuan tidak lepas video-video yang menarik saya akan datang. Kalau ada apa-apa, boleh takkan ruangan pertanyaan di bawah. Kalau saya berkesempatan jawab, saya akan cuba jawab lah sebaik mungkin. Ok, so itu saja tutorial saya kali ini. Bye bye, assalamualaikum.